Saudara, larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai, baik aktiviti keagamaan maupun aktiviti sukan dan budaya, institusi pendidikan, premis swasta dan kerajaan semuanya ditutup kecuali yang terlibat dengan perkhidmatan penting negara. Itu antara senario yang berlaku sebaik Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasa pada 18 Mac 2020. Sepanjang tempoh 2 tahun ini, pelbagai cabaran dan fasa dilalui negara dalam menepani pandemik COVID-19. Siti Aisyah Cik P ada laporannya. Situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan drastik diambil bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Tarikh 18 Mac 2020 menjadi sejarah negara apabila pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin melaksanakan PKP bagi mengekang penularan COVID-19 merupakan fasa baru buat negara. Ia turut dikuatkuasakan dalam 4 fasa selama 47 hari sehingga 3 Mei 2020. Fasa PKP kemudiannya digantikan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dengan sebahagian besar aktiviti ekonomi dan sosial dibenarkan mulai 4 hingga 12 Mei 2020. PKPB dilanjutkan selama 4 minggu lagi sehingga 9 Jun 2020. Akhirnya, PKPB digantikan dengan fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang menyaksikan lebih banyak kelonggaran diberi bermula 10 Jun sehingga 31 Ogos dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2020. Dalam tempoh PKP dan PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD turut dilaksanakan di sekurang-kurangnya 54 kawasan di seluruh negara termasuk di kawasan penjara. Dalam membantu rakyat terjejas, pelbagai insentif dan pakej rangsangan ekonomi berjumlah lebih RM530 bilion diperkenal. Sejumlah 450 program telah dilaksanakan dalam tempoh 15 bulan. Melalui 8 pakej rangsangan ekonomi termasuk prihatin PKS tambahan, penjana, kita prihatin, permai, permekasa tambahan dan juga pemulih. Bagi memastikan imuniti kelompok dapat dibentuk dalam komuniti agar dapat memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19, program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK dilaksanakan bermula 26 Februari 2021. Berdasarkan data dalam laman web COVID Now, seramai 22.95 juta atau 97.5% populasi itu telah lengkap vaksinasi. Manakala 23.23 juta atau 98.7% menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids pula menyaksikan populasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Seramai 929,733 individu atau 26.2% sudah menerima dos pertama. Sementara itu, seramai 2.8 juta atau 90.1% populasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun telah lengkap vaksinasi dan 2.89 juta atau 93.2% menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Data Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV sehingga semalam menunjukkan sebanyak 15.42 juta atau 65.6% daripada populasi individu dewasa sudah menerima dos penggalak. Kepada mana-mana individu atau keluarga yang masih belum melengkapkan vaksinasi mereka, maka rebutlah peluang dan ambillah suntikan dos penggalak ini secepat mungkin, terutama semasa kita memasuki fasa endemik yang mana pergerakan dan juga aktiviti-aktiviti akan meningkat, dan ini juga mendedahkan kepada risiko jangkitan terutama kepada mereka yang tidak mempunyai dos penggalak dan juga kepada mereka yang mempunyai risiko tinggi untuk jangkitan.
Selepas hampir 2 tahun mendepani penularannya, negara akan memasuki fasa peralihan endemik COVID-19 pada 1 April ini. Hanya 1 SOP dan 9 garis panduan ditetapkan berbanding 181 SOP diguna pakai semasa Pelan Pemulihan Negara PPN sebelum ini. Bagi saya telah bersedia untuk masuk ke fasa endemik. Setelah lebih 2 tahun kita berada pada fasa pandemik COVID-19. Walaupun pelbagai kelonggaran telah diberi oleh kerajaan, banyak sektor yang telah dibuka, saya harap masyarakat patuh pada SOP yang telah ditetapkan, amalkan gaya hidup sihat, jaga kesihatan, dan harap kita semua dapat kembali hidup seperti biasa dan amalkan aktiviti harian seperti biasa. Saya telah lihat negara kita sudah bersedia memasuki fasa endemik, memandangkan negara telah pun menyediakan kelengkapan perubatan dan kesihatan yang baik. Walau bagaimanapun, setiap individu haruslah mengekalkan penjagaan kediri, memakai pelitup muka serta menjaga penjarakan fizikal bagi mengekang penularan wabak tersebut. Saya juga menasihatkan kepada yang tidak mendapat suntikan penuh vaksin atau booster haruslah mendapatkan dengan segera. Pelbagai fasa dan cabaran dihadapi rakyat sepanjang 2 tahun ini sebelum ke fasa peralihan endemik. Diharap keluarga Malaysia tidak alpa. Sebaliknya, terus menjaga SOP dalam usaha melawan COVID-19 kerana kita masih belum menang. Laporan Siti Aisyah Cik P untuk Berita RTM.